Sekarang kita nak tengok satu lagi data ialah kita namakan sebagai data outlier. Maknanya extreme value. Data outlier ni kita nak buang data tu. Ataupun kita nak modify data tu supaya kita boleh guna untuk kita analisis. Sebab data outliers ni menyebabkan data kita tak jadi normal. Bila data tak normal, kita tak boleh guna t-test, ANOVA, Markova jadi. Itu jadi isu pula. Cara kita ialah kita nak buat inilah dia punya proses lah, dia punya ni. So nanti kita boleh baca lah. Ini macam-macam cara, macam-macam buku. Okay, cara dia senang saja. Contohnya income. Saya ada income. Saya nak tengok income ni ada outliers data ke tidak. Sebab saya nak analyse income ni. Saya nak compare antara job satisfaction. Dia ada dua kategori, dua group. Group satisfied, group satu not satisfied. Antara dua group ni, group mana yang ada outliers data. So, jadi apa yang saya buat? Saya klik dekat analyze, saya klik dekat descriptive, saya klik sekali lagi dekat explore. Dekat explore, okay, dekat explore tu, saya ambil data yang saya nak tengok, dia punya outliers data tu, masuk kepada dependent list. Lepas tu dia punya factor list dia. Kalau gender lah kat sini. Okay, bila masuk kat sini, okay, saya klik dekat statistik, masuk kat sini, saya klik dekat statistik. Ini sebenarnya kalau saya klik explore ni, dia tak ada ni button ni. Okay, nanti saya akan tunjuk live lah. So, bila klik statistik, dekat statistik saya kena tick dua tempat. Descriptive dengan outliers. Okey, lepas tu saya klik continue. Step yang kelima, apa yang saya kena buat ialah saya klik dekat plot. Dekat plot ini saya kena klik dekat stem and leaf, dan juga setengah-setengah orang kita klik juga histogram. Tapi yang paling penting stem and leaf lah. Tapi by default pun komputer akan tick pada awak untuk stem and leaf. Klik continue. Bila klik continue, awak akan dapat output macam ni. Sekarang ni saya dah copy siap-siap output masuk dalam PowerPoint. Senang, tak payah nak buka tutup. Okey. Dekat sini, apa yang saya tengok, saya punya data income tu, saya ada dua kumpulan. Maknanya kumpulan yang very satisfied dengan income saya, dengan apa-apalah. Satu lagi not satisfied. Maknanya data dia orang ni valid data lebih kurang sama je dia punya percentage tu. Jadi dekat mana saya nak tengok dia punya sama ada outliers ataupun tidak, saya tengok dekat dia punya percentage. Kalau kita tengok kat sini, the output reveal some outliers problem. Okay, but the case show that the split off, maknanya 313 daripada overall ada 44. Di 397 ada 56%. Maknanya grup ni adalah lebih kurang sama banyak. So dia, dan dekat mana kita nak tengok dia punya outliers data ialah kita kena pergi kepada table dekat bawah tu. Bila kita browse dekat output dia nanti, kita akan tengok table kat sini. Kat sini dia tunjuk dia punya extreme value. Dia akan tunjuk 5 teratas, 5 terbawah data kita bila kita split data. Jadi data ada case yang maknanya responden nombor 62, 63, 78, 68, 108. Ini the highest value. Ini adalah the lowest value. So ini value-value yang dia ada. Okey. Yang ni kita nak tengok, dan yang paling penting sekali kita nak tahu di mana outliers dia, di mana border yang kita boleh katakan outliers, kita check dekat box plot to plot. Box plot ni. Dekat box plot ni kalau kita tengok dekat yang kat bawah ni, yang nombor-nombor yang dia tunjuk, itulah kita namakan sebagai outliers data kita. So salah satu cara paling senang, data ni kita delete je. Kalau saya delete je. Kalau data saya banyak. Itu sebab apa kalau kita nak buat research, kalau boleh data lebih daripada 500. Senang. Outliers je saya buang. Okay, so
Dan katakanlah kita sayang, kita tak nak buang data ni. Macam mana kita nak buat? Kita check dekat, nah ini group of the outliers data. Yang mana kita nak check, kita check dekat stem and leaf tadi. Dekat stem and leaf, dia akan senaraikan ataupun dia akan bagi border data tu adalah data ekstrim. So kalau kita tengok yang group very certified, dia ada 11 data consider sebagai extreme value. Di mana data dia adalah data dia kosong. Pasal dia kosong. Tetapi untuk not very satisfied group ni, ada 22 extreme value, data-data yang lebih kecil daripada 3. Jadi kalau kita tengok kat sini, semuanya yang dekat extreme value yang bawah ni tak ada. Tapi maknanya yang itu yang sebab kalau kita tengok dia ada curve ni. Dia ada curve dan data kita adalah data tak normal. Jadi apa yang kita buat, kita perlu ubah 22 data ni. Jadikan data supaya dia normal. Yang sebelah ni kita kena ubah data ni supaya jadi dia normal. Apa yang kita buat, cara yang pertama paling senang kita delete je data ekstrim ni. Tapi kalau kita sayang dengan data dan kita tengok, kita tambahkan kita letak satu data, dia tak bagi efek sangat. Jadi dalam research ni, kita tengok sini kita boleh gantikan nilai yang lebih kecil daripada 3 ini dengan nilai 4. Ini pun sama. Kita gantikan nilai 3. Siapa yang kita buat ialah kita replace. So, the number of the data, we could be deleted or we could be altered. Mana kita boleh edit. Within the extreme terms in the acceptance distribution. Jadi kita kena tengok, okay, kalau saya delete ni kacau tak? Kacau tak normal distribution? So, paling senang delete. Tapi kalau sayang data tak banyak, kita alter. Jadi cara nak alter dia senang saja. Kita kena replace value ni. Data 22 data ni kita kena replace dengan value. Value dia adalah value yang lebih kecil daripada 3. Yang ni pula lebih kecil daripada 0. So kita kena replace satu value. Value yang paling sesuai yang kita replace ialah 4. Sebab yang ni lebih kecil daripada 3. Ni lebih kecil daripada 0. Jadi kalau kita tengok nilai yang paling cantik dekat sini ialah nilai 4. Nilai 4 ni dikonsider sebagai bukan nilai ekstrim. Jadi nilai yang lebih kecil daripada 3 kita replace dengan nilai 4. Nilai yang lebih kecil daripada 0 kat sini pun kita replace dengan nilai 4. Jadi kedua-duanya kita akan dapat nilai. So cara dia senang je. So kita pergi dekat transform. Kita pergi dekat record into the reference variable. Dalam kelas basic saya dah tunjuk macam mana cara nak buat record ni. Dan variable mana yang kita nak record tadi ialah kita nak record recon 2. Kita jadi kepada recon 3 and new. So bila saya yang ni kita buat, kita klik old and new value, kita akan dapat recons old and new value. Apa yang kita buat ialah all the data is less than 3, we replace with the 4. So yang lain kita copy saja. Bila kita klik continue, so kita dah dapat satu data baru iaitu data yang kita dah ada replace. Maknanya kita tak ada lagi data extreme value. So itu adalah macam mana cara kita nak handle outliers data. Ada dua cara yang dicadangkan, delete atau kita replace. Apa kita nak replace ataupun apa kita nak alter dengan nilai yang boleh diterima berdasarkan kepada analysis kita. Okay, so itu adalah dua. Situ kita dah tengok macam mana nak handle missing. Lepas tu kita dah tengok macam mana nak handle outliers. Boleh? Is okay? Kita tengok contoh. Kita tengok contoh secara live. Sekejap, saya stop dulu yang ni, PowerPoint saya ni. Saya share saya punya SPSS. Saya punya SPSS, ini SPSS saya share. Okey, yang ini adalah data-data saya. Tapi kalau contoh yang saya tunjuk tadi ialah carrier 4. Jadi saya kena buka carrier B. Data carrier B ni saya open. Ini data saya carrier B. Okey, jadi kalau
yang saya tengok tadi ialah saya tengok job income ni. Saya dah buat data ni, saya tengok tu. Kalau kita tengok tadi, saya dah klikkan satu kolom baru. Yang ni saya akan klik satu kolom baru, recon 4, iaitu data missing saya. Okey, sekejap kita tengok recon 4. Kita pergi dekat analyze, pergi dekat explore, saya pergi dekat income 4, job satisfaction, outliers, continue, not stand and leave, klik OK. So kita akan dapat data kita macam ni. So ni nilai-nilai extreme value. Yang ni data ni, ni data lain ni. Sorry. Tadi saya guna data apa? Sekejap. Carrier B.acv. Wait. Recon 2. Cuma tak sama data. Sorry. Carrier B. Recon 2. Okay, sorry. Saya salah masuk. Income. Suatu saya guna income 2. Sorry. So, analyze. Descriptive. Explore. Bukan income 4. Saya nak guna ialah income 2 ni. Income 2. So, klik OK. So, okay, baru betul. Yang, sekejap saya tunjuk contoh. Inilah saya punya outcome. Okay, ini outcome yang daripada saya punya run tadi. So ini sama dengan slide saya tadi tu. So kita check kat sini. Okay, check yang kedua, kita check dekat extreme value ni. Ada 5 extreme value. So kalau kita tengok, ini dia punya stem and leaf. Dan kalau kita tengok dekat kita punya box plot, ini ada data-data outliers ni. Kita boleh delete kalau kita nak delete. Tapi kalau kita sayang, kita boleh replace nilai-nilai data-data yang outliers ni. So dengan kita nak replace dengan nilai apa, kita check dekat kita punya stem and leaf. So kalau kita tengok kat sini, data yang ekstrim ada 22, iaitu data lebih kecil daripada 3. Data yang lebih kecil daripada 3, saya kena replace dengan nilai 4. Jadi pun sama, data lebih kecil daripada 0, ada 11, saya klik dengan nilai 4. Jadi apa yang saya buat, saya pergi dekat data saya ni, stop share, data saya, share. Jadi saya pergi dekat transform, saya pergi dekat recode into the difference variable. So mana yang saya nak tukar? Saya nak tukar income 2 tadi. Income 2, saya nak tukar dia jadi income 2 new. Maknanya saya dah replace value. Tekan change. So klik dekat post and new value. Siapa kelas masuk kelas basic dia tahulah ni macam mana nak buat. Sekejap. Klik post and new value. So apa yang kita buat ialah all the value less than 3 be replaced with the 4. Add and others value copy. So yang lain semua kita copy. So kita klik OK. Kita klik OK. So kita dah buat satu ikon baru. Jadi kalau kita check dekat saya punya data, saya dah ada satu kolom baru. Kalau tadi saya tak ada ni kan. So maknanya semua data-data saya dah tak ada lagi data yang lebih kecil daripada 4. So cara kita nak tengok, kita pergi dekat analysis, kita pergi dekat descriptive statistik, pergi dekat explore,
kita tukar recon tu, kita ambil kepada new tadi. So bila klik OK, so sekarang ni bila kita pergi kepada new dan kita pergi pada extreme value, dia dah tak ada nilai ekstrim dah. Sekejap saya stop, saya pergi dekat outcome. So bila saya pergi dekat outcome saya ni, bila saya browse, tengok stem and leaf, dia kata dah tak ada extreme value dah. Sebab kita dah replace semua nilai tadi, yang paling kecil adalah 4. Yang ni pun sama, yang paling kecil 4, so dah tak ada extreme value dah. Dan bila kita check dekat kita punya box plots, dia dah tak ada nilai outliers lagi. Okay, so boleh apa beza data outliers dengan data missing? Data missing kita perlu betulkan, data outliers ni kita jawab luar range ke? Macam ni. Data missing ni, data missing kita tak ada data. Kosong. Mana orang tak jawab. Data outliers ni dia jawab tetapi berada di luar nilai-nilai bila kita buat table curve, dia berada di 3 standard deviation value daripada nilai mean. Mana dia berada di luar range yang boleh kita analyze. Ataupun kita namakan sebagai extreme value. Contohnya macam ni Contohnya kenapa kita kena handle outliers data ni? Sebab outliers data ni menyebabkan data kita jadi tak normal. Tak normal in term of distribution. Sebab kebanyakan analyze kita nak guna, kita nak pastikan data kita normal. Baik faham tu. Di luar baik faham. Okey. Boleh So beza outliers data kita dapat survey form tu kosong. Tapi extreme value ni ataupun outliers ni ada data. Tapi data tu mungkin dia adalah outliers data. Data macam yalah bila kita buat bell curve dia jadi skewed to the left or skewed to the right. Okey, itu pasal outliers data. So okey, so saya dah jawab soalan tu. Kita akan pergi kepada kita punya data screening kita yang seterusnya. Data screening kita yang seterusnya ialah okey. So kita dah tengok kita nak alter dia punya outliers iaitu normality. So kita kena buat normality. Okey, untuk normality ni penting sebab kebanyakannya assumption bila kita analyze dia nak data kita tu kena normal. Contohnya kita nak buat multi regression. Multi regression kita ada DV, kita ada IV. Kita ada DV satu, IV banyak. Contohnya saya nak tengok student performance berbanding dengan attendance to the class, assignment marks, parents education, apa-apa lagi lah. So itu adalah IV. Yang saya kena check ialah DV. DV tu mesti normal. Bell curve. Kalau tak bell curve, saya tak boleh analyze. Bila saya analyze, dia akan jadi tidak tepat analisis kita. Jadi kita kena buat, kita kena test sama ada DV saya tu bell curve ataupun bukan bell curve. Ini adalah dia punya prosedur dia lah. Okey, cara dia senang je. Bila kita klik dekat yang saya belah kanan ni, kita explore, kita buat semua ni, kita dapati data kita tak normal. Bila data kita tak normal, apa yang kita perlu buat ialah kita kena transform data kita ni sebab SPSS ni ataupun statistik ni bagus. Data tak normal, kita boleh paksa dia jadi normal. Bila dah jadi normal, mana kita dah boleh analyze. Okey, cara kita nak paksa dia jadi normal, kita namakan sebagai data transform. Kalau dalam kelas basic, saya cerita macam mana nak buat normality test saja. Tapi kelas hari ini, saya akan macam mana kita nak buat transform. So, katakan data kita tak normal, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 formula
yang kita boleh pakai untuk buat data transform. So inilah formula-formula dia ni. So kita boleh test satu-satu. Okay. Dan macam mana kita nak tahu bentuk dia, sama ada dia moderate, dia substance ataupun dia severe. Okay, cara dia senang je. Ini bentuk dia. Ada setengah buku dia kata ada 8, ada setengah buku dia kata ada 6 je. Saya guna ada 6 saja. Okey, kalau kita tengok berdasarkan pada histogram ataupun plot tu, kalau dapat bentuk macam ni, ini adalah kita guna square root formula dia. Kalau kita tengok kat sini, guna square root apa dia? Dia adalah moderate positive skew. Ini adalah moderate positive skew. Kenapa kita nama positive skew? Dia adalah skew. Yang ni adalah negative skew. Sebab dia mencong, dia punya echo dia ke negatif. Yang ni echo dia positive value. Okey. So kalau betul macam ni kita guna square root K tolak X. Ini log 10, ini formula-formula dia. Ada dia. Okey. Contoh contoh satu contoh. Contoh satu contoh. Katakan saya nak tengok saya nak test income tu tadi tu normal ke tak normal data saya. Jadi apa saya perlu buat? Saya kena klik dekat explore, analyze, klik dekat descriptive statistics, klik dekat explore. Dekat explore ni, bila saya klik explore dia akan keluar pop-up box ni. Kalau tengok explore ni banyak kita guna. Lepas tu kita masukkan data yang kita nak tengok normal curve atau tak normal curve ke dalam dependent list. Sebab kita ada dua faktor iaitu satisfaction not satisfaction. Lepas tu kita klik dekat plot. Seterusnya ialah kita klik dekat statistik. Lepas statistik ni kita nak tengok juga outliers dan juga descriptive. Yang paling penting ialah descriptive ni. Okey, dah klik, kita klik continue. Kemudian yang kedua kita kena klik dekat plot. Klik dekat plot, kita akan keluar ni. Yang paling penting ialah kita kena tick dekat normality plot with the test. Dengan histogram. Kalau by default dia cuma tick dekat stem and list saja. Bila kita klik continue, kita klik OK, kita akan dapat outcome macam ni. Okay, so first nanti saya akan tunjuk live demo guna SPS ini PowerPoint dan saya nak besarkan, saya ambil table je. So table yang pertama yang kita kena check ialah descriptive table ni. Okay, dekat descriptive table ni, dekat mana kita kena check? Kita kena check dekat skewness dengan kurtosis. Kalau kita dapati nilai skewness berada di antara negatif 1 dengan positif 1, kita boleh anggap dia adalah normal. Ataupun kalau boleh kita nak nilai ni negatif 0.739 ni kalau boleh dia hampiri kosong. Tapi sekarang ni kalau kita tengok untuk income ni very satisfied ni dia bukan menghampiri kosong tetapi dia menghampiri negatif 1. Maknanya data dia adalah skew. Sama juga yang ni. Yang ni tak sangat skew dia. So kita check dekat histogram, memang betul kalau kita tengok data ni data skew. Dia data ni adalah skew to the left. Skew to the left ataupun kita panggilkan negative skew. Yang ni pun sama juga. Yang ni kurang sikit. Yang ni kurang sikit. Okay, so ini kita namakan sebagai moderate and negative skew. Okay, jadi kita kata okay, data tak normal. Dan tempat yang kedua yang kita boleh check ialah kita boleh check dekat Q to Q plot. Dekat Q to Q plot, kalau data tu normal, dia akan jadi garis lurus. Tapi sekarang ni data ni dia tak lurus. Tapi yang ni dah jadi makin lurus. Itu kalau kita tengok yang ni dia dah macam nak normal, yang ni dah tak normal. Yang kiri. Okay. Dan tempat yang ketiga yang kita boleh check ialah dekat test of the normality, kita check dekat table Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilks. Dan dekat table ni kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat significant value ni. Kalau significant value ni lebih kecil daripada alpha, iaitu 0.05, memang confirm data tu tak normal. Jadi kalau kita tengok kat sini memang betul lah.
signifikan ni adalah 0.00. Dia lebih kecil daripada alpha, data tak normal. So data ni tak normal, dia tak normal mana moderate saja dan dia negatif. So berdasarkan kepada table, kalau moderate negatif, ini formula yang kita kena guna. K tolak X. Nanti saya akan split apa nilai X, apa nilai K. So cara dia ialah kita kena compute, kita pergi dekat transform, kita kena createkan satu kolom baru, iaitu nilai baru yang kita nak kena transform. Cara dia, kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah moderate, ini adalah ini adalah severe. So kita check kat sini, okey, bentuk dia bentuk macam ni, lebih kurang. So inilah formula yang kita nak pakai. Okey, cara dia senang aja. Kalau kita tengok, bila saya check, data yang skewed ni adalah data income tadi. Income. So apa yang saya buat ialah saya cari income, saya buka dekat analyze, saya klik dekat compute, saya akan dapat table macam ni. So apa yang saya perlu buat ialah saya kena createkan satu kolom baru. Nama kolom ialah income part. Dan macam mana formula saya nak transform? Saya guna 22. 22 ni kan kalau kita tengok sini K. K tolak X. X ini data asal. K ini adalah kalau kita nak guna formula yang ke atas ni, K itu apa nilai K? Nilai K, nilai maksimum bagi nilai X, kita kena tambah 1. Nilai K ni adalah nilai maksimum bagi nilai X. Nilai X tu kita ada berapa nilai maksimum dia, kita kena tambah dengan 1. Okay, jadi kalau tengok kat sini, nilai K adalah 22. Macam mana saya dapat nilai 22? Sebab kalau saya pergi kepada table saya yang saya kira ni, apa nilai maksimum yang saya ada? Jadi 21 ni saya kena tambah dengan 1. I had to plus with the 1, so dia akan jadi 22. 22 tu ialah nilai K. So mana nak tentukan nilai K? Itu sebab apa kalau awak tengok dalam ni dia ada B. B ni dia adalah arahan macam mana dapatkan nilai K. So 21 tambah 1 jadi 22, tolak dengan nilai X. Nilai X yang saya nak transform tadi. So bila saya klik OK, dia akan klikkan satu kolom baru untuk saya. Dan ini yang saya dah transform. Bila saya dah transform, saya kira lagi sekali. Dan bila saya plot, data saya dah tak skewed dah. Data saya dah jadi seolah-olah bell curve dah. Dan nilai dia punya kortesis pun dah menghampiri kosong. Sama juga dengan nilai yang ni pun dah menghampiri kosong. So, analyze saya dah boleh guna itu. Itu saja cara kita nak transform. Okay. Boleh faham Is it okay? Senang ke susah? Senang ke susah? Ada yang buka mic? You alright? Kita lah chat sekejap. Meja. Ya. Maksudnya masa basic class kita dah buat normality Ya. test. Kan? Ya. So masa kita dah buat normality, but then kita kata kita dah jumpa tak normal ni tadi, kita kena buat ni lah ni sebenarnya. Yes, betul. Oh, okay. Dalam kelas basic kan saya ajar macam mana buat normality test kan. Satu cara yang paling senang, saya ajar masa kelas basic tu. Kalau data tak normal, saya suruh delete je data outliers kan. So itu kerja yang paling senang lah. Tapi asyik delete data, kita nak dapat data bukan senang. Itulah. And then maksudnya Meja sebab ialah mula-mula basic kita ajar kata kita delete, tapi kalau tak normal pun kita ada non parametric test lain yang kita guna. Yes, kita boleh guna itu. This is another way lah. Okay, faham. Terima kasih. Complicated sikit. Apa tu? Laylin. Apa yang complicated tu? Laylin, apa complicated? Okay kan? Ada lagi tak soalan-soalan apa nak tanya? Faham Confuse sikit sebab mula-mula kata delete dengan menggunakan test lain, tiba-tiba boleh buat normal balik. Ya. Itulah dia sebab saya tak nak ajar dalam kelas basic. Terus kena buat transform ni. Sebab nak faham yang tu pun dah pening. You dah biasa sikit, kita pergi advance sikit. Itu saya cakap dalam kelas saya tu. Sebenarnya kita boleh buat data transform.
Tapi yang paling senang sekali kita delete lah. Dengan syarat kita ada banyak data. Tapi kalau data tu tak ada banyak, kita sayang, kita buat data transform lah. Okay, in case kalau Viva Major, is it accepted tak? Kita kena beritahu. We do a transformation. Yes, we have to inform. Okay. Thank you, Major. Dia boleh accept, dia tak masalah. You katakan you ada data, you buat, dia tanya berapa data you, sampel you. Saya collect 400. Katalah you collect 230, 230 katakan. Tiba-tiba awak kata awak delete 5 je. Sikit je awak delete. Tak ada missing data ke? Tak ada outliers data ke? Awak kata saya ada outliers data tetapi saya dah buat data transform. Saya dah transform. Okay, faham? Okay. Thank you, Major. Okay, so boleh? Okay, kita proceed dengan kita punya kelas. Ataupun kita nak stop sekejap? Minum dulu ke kejap? Boleh juga stop sekejap. Kita kejap lah sekejap kan? Kita pergi dapur kejap. Kesian.